Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ahlan wa sahlan ila al-fasl al-idafi fi hadha al-yawm Alhamdulillah. tahta ishraq MPDCA. وإن شاء الله اليوم في هذا الليل إن شاء الله سأواصل ماذا قد تكلمت عنها الأستاذة روزيتا في الأسبوع القديم أسبوعين القديمين قد تكلمت عنها الأستاذة روزيتا عن قسم ألف ورقة اللغة العربية للامتحان SPM. أوكي، قبل أن نبدأ أشكر الله ليعطيني هذه الفرصة في هذا الليل لأقدم لكم عن تقنيات وكيفيات لإجابة الأسئلة ورقة اللغة العربية ل-SPM. وإن شاء الله نبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Okey, tayyib anak-anak. InsyaAllah malam ni Ustazah akan sambung kembali apa yang telah dibicarakan oleh Ustazah Rozita pada 2 minggu yang lepas dalam kelas MPDCA Bahasa Arab ini, ya, di mana Ustazah Rozita telah menerangkan berkenaan dengan bahagian A, ya, kismu alif. Kismu alif ni bahagian A, iaitu soalan 1. Kismu alif soalan 1, iaitu tentang soalan 1 sahaja, ya. Jadi untuk malam ni Ustazah akan sambung dengan soalan 2 dan juga soalan 3 insya-Allah. Okey, baik. Jadi tanpa melengahkan masa, Ustazah akan present untuk kamu semua. Sekiranya ada sebarang ketidakfahaman ataupun apa-apa sahaja, ya, boleh tanya, ya, boleh angkat tangan. Okey, baik. Kita teruskan dengan soalan 2. Soalan ba, ya. Dalam kismu alif, ya, soalan ba. Soalan ba, macam mana bentuk soalan ba ni? Okey, baik. Okey, macam mana bentuk soalan ba ni? Okey, kok soalan ba ni dia suruh dua ayat, ya. Ba. Okey, soalannya kawin ma ya'ti. Kawin ma ya'ti. Apa makna kawin? Okey, kawin maknanya bentukkan, bina. Ma ya'ti berikut. Bina apa yang berikut? Okey. Bina ayat, bina ayat. Bina ayat berikut. Okey, antara contoh-contoh soalan, ya, soalan dalam bahagian ba ni, dia suruh bina ayat adalah berkait dengan qawaid nahwiyah. Berkait dengan nahwu. Okey, contoh soalan dia. Okey, ini contoh, ya. Jumlah ismiyah wa khabaruha marfu' bil waw. Contoh ayat soalan yang pertama. Jumlah ismiyah wa khabaruha marfu' bil waw. Jumlah ayat yang soalan yang kedua. Jumlah fi'liyah maf'ulun bih mansub bil ya. Ataupun jumlah fiha fa'il marfu' bil alif, ya. Macam-macam soalan boleh ditanya. Yang ni Ustazah ambil hanya sebagai contoh saja.
Ya, sebagai contoh saja untuk pengetahuan kamu. Di mana Ustazah akan terangkan di sini bagaimana cara nak menjawab dan bagaimana apa teknik dia. Kalau jawab macam ni berapa markah dapat, kalau macam ni berapa markah dapat dan sebagainya. Okey, jadi untuk Ustazah terus terangkan terus ya, bagaimana cara nak jawab soalan ini. Okey, kita tengok soalan pertama dulu ya. Soalan 1. Jumlah ismiyah wa khabaruha marfu' bil waw. Bagi soalan yang sebegini, biasanya kita boleh pecahkan kepada dua portion, dua pembahagian. Pembahagian yang macam mana maksud Ustazah? Ya, pertama jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah satu bahagian lagi wa khabaruha marfu' bil waw. Ya. Apa maksudnya? Slide tak gerak. Slide tak gerak. Okey, sorry. Baik. Ustazah ubah. Kenapa slide Ustazah tak gerak? Sana. Okey. Kalau macam ni nampak tak? Macam ni nampak tak? Nampak. Nampak. Nampak tak? Nampak Ustazah, nampak. Nampak ya? Nampak je. Okey, untuk ayat yang pertama. Jumlah ismiyah wa khabaruha marfu' bil waw. Okey, Ustazah kalau Ustazah buka kecil macam ni tak boleh nak. Assalamualaikum Bisa. Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi dekat dengan slideshow tu. Sekarang ni Ustazah cuba stopkan slideshow tu dulu. Stop slideshow, okey. Kemudian sebelah animation kan ada slideshow. Ada home, insert, design. Insert design. Okey, dekat atas, dekat bahagian file, home, insert, design, transition. Okey. Dekat situ. Slideshow. Ambil dekat slideshow. Yes. Okey, lepas tu cari setup slideshow. Setup slideshow. Belah Okey. belah kiri tu kan. Okey, klik. Klik, okey, terus. Klik browse by an individual window. Okey, browse by, okey. Kemudian klik okey. Okey. Kemudian slideshow kan benda tu. Slideshow macam biasa. Okey, yang ni ya? Ya. Okey. Okey, sekarang dah nampak ya? Okey. Okey, alhamdulillah dah nampak ya? Okey, baik. Okey, Ustazah sambung ya, boleh ya? Boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sambung balik. Soalan bahagian ba. Contoh soalan dia, jumlah ismiyah wa khabaruha marfu' bil waw. Jumlah ismiyah, ayat yang bermula dengan isim. Wa khabaruha marfu' bil waw, dan khabarnya marfu' bil waw. Okey, ayat macam ni kita boleh pecahkan kepada dua pembahagian. Pembahagian pertama, jumlah ismiyah. Ayat bermula dengan isim. Pembahagian kedua, khabar marfu' bil waw. Okey, baik. Sekarang kita cuba tengok macam mana cara nak jawab. Ustazah terus bagi contoh jawapan ya. Okey. Contoh ayat yang simple, tak perlu buat ayat susah-susah. Ya, buat ayat yang simple sahaja. At-tullabu mujtahiduna. Ayat bermula dengan isim. Apa dia isim dia? At-tullab. Okey, di situ dah dapat dah satu markah.
Okey, khabar dia marfu' bil waw. Mana khabarnya? Mujtahiduna. Itu khabar dia. Marfu' bil waw. Okey, ayat macam ni berapa markah dapat? Ya? Dua. Okey, 2 markah. Ya? 2 markah. Baik, contoh sekiranya ada pelajar yang jawab macam ni. At-talibu mujtahidun. At-talibu mujtahidun. Okey, dapat markah tak ayat yang macam ni? Dapat cikgu, dapat 1 Ustazah. Betul, bagus cemerlang. Kenapa dapat 1? Sebab Marfu' bil waw. okey, bukan. Yang sebab yang pertama dia ada portion yang pertama dia tu ada jumlah ismiyah. Dia mulakan ayat dia dengan isim. Cuma khabar dia saja yang tak betul. Jadi ayat yang sebegini pun masih dapat markah. Ya, ayat yang sebegini pun masih dapat markah. Nampak salah tapi sebenarnya boleh diberi markah. Okey, ini yang Ustazah masukkan pembahagian. Ya, ada 2 pembahagian. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Yang kedua, jumlah fi'liyah wa fiha maf'ulun bih mansub bil ya. Jumlah fi'liyah, ayat yang bermula dengan fi'il. Fiha, di dalamnya ada maf'ulun bih mansub bil ya. Okey, soalan macam ni pun dia boleh kita pecahkan kepada 2 pembahagian. Pembahagian pertama jumlah fi'liyah. Ayat mula dengan fi'il. Lagi yang kedua, maf'ulun bih mansub bil ya. Dalam ayat tu ada maf'ulun bih mansub bil ya. Okey, baik. Ustazah tunjuk dulu jawapan dia. Okey, contoh ambil ayat mudah-mudah saja ya. Yashtari Muhammad kitabaini. Okey, dia mulakan ayat dengan fi'il yashtari. Okey, Muhammad kitabaini. Muhammad membeli 2 buah buku. Ada tak maf'ulun bih? Ada maf'ulun bih. Okey, mana maf'ulun bihnya? Kitabaini. Betul tak? Kitabaini ni adalah maf'ulun bih mansub bil ya. Okey, ayat ni tepatlah. Ya, tepatlah 2 markah. Tepat 2 markah. Okey, kalau ayat macam ni pula. Yajlisu Muhammad alal maq'ad. Muhammad duduk atas kerusi. Ayat bermula dengan fi'il. Tapi ada tak maf'ulun bih? Ada. Tidak. Tak ada. Langsung. Okey, ayat ni tidak ada maf'ulun bih. Ayat ni tidak ada maf'ulun bih. Jadi macam mana anak-anak boleh dapat markah ke tidak kalau ayat macam ni? Dapat 1 lah. Okey, betul. Dah tahu dah teknik dia ya. Dapat 1 sahaja. Kenapa? Portion dia yang pertama betul. Dia mulakan ayat dengan fi'il. Dia mulakan ayat dengan fi'il. Walaupun dia tidak ada maf'ulun bih, tetapi ayat dia bermula dengan jumlah fi'liyah. Maka kita boleh bagi markah juga dekat dia. Kita masih boleh bagi markah dekat dia. Berapa markah dia dapat? 1 sahaja. 1 sahaja untuk jumlah fi'liyah yang dia betul. Okey, itu cara dia ya anak-anak. Okey, kita tengok lagi seterusnya nombor 3. Ustazah tunjuk dulu jawapan, nanti kemudian okey, Ustazah nak tanya respons daripada kamu ya. Okey, nombor 3. Okey, Ustazah harap tolong off dulu mic ya. Nanti Ustazah panggil ataupun ada soalan, respons, baru buka mic nanti. Okey, yang ketiga, jumlah fiha fa'il marfu' bil alif. Jumlah fiha fa'il marfu' bil alif. Ayat di dalamnya fa'il marfu' bil alif. Tengok soalan macam ni, dia ada portion tak? Ada pembahagian tak? Kalau tengoknya ada pembahagian ke tidak? Tak ada kan? Tak ada. Okey, tak. Okey, kita tengok macam mana boleh berapa markah boleh bagi. Okey, contoh jawapan tepat. Yal'abu al-la'ibani kuratar rishah. Yal'abu al-la'ibani kuratar rishah.
Okey, dah tentu ayat yang ni 2 markah tepat. Okey. Okey, yang kedua. Yazhabu Zaidun ilal madrasah. Ayat di dalamnya ada fa'il marfu' bil alif. Ayat ini, ayat yang kedua ada tak fa'il? Ada tak fa'il? Ada. Ada, okey. Kalau begitu, berapa markah dapat? 1. Okey, betul. Dapat 1 markah. Walaupun dia tidak ikut, dia tak fa'il, dia tak marfu' bil alif. Tengok nampak tadi, awal-awal tadi macam tak ada portion. Tapi, bila dalam ayat baru kita boleh buat nampak. Ya? Sebenarnya ada portion. Ada kita boleh buat pembahagian. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya. Okey, soalan 4. Jumlah fiha badal mutabiq mansub. Ayat di dalamnya ada badal mutabiq mansub. Badal mutabiq mansub. Okey, kita tengok contoh jawapan. Ra'aitu al-Ustaz Ishaq. Saya tengok Ustaz Ishaq. Okey, ayat ni tepatlah. Ya? Okey, 2 markah. Mana badal di sini? Ishaq. Ishaq itu adalah badal. Badal apa? Badal mansub. Kenapa badal mansub? Kerana dia ikut isim sebelumnya adalah maf'ulun bih mansub. Isim sebelum dia adalah maf'ulun bih mansub. Jadi Ishaq adalah badal mansub. Tepat sekali. Okey, tengok contoh jawapan ini. Ja'a al-ustazu Ishaq. Okey, ayat ni betul ke salah? Ada tak badal? Ada badal. Bila ayat itu ada badal, maka dia calon pelajar masih boleh diberi markah. Walaupun badal dalam ayat yang kedua ni adalah badal marfu'. Ayat yang kedua badal marfu'. Tapi masih boleh diberi markah. Kenapa? Sebab dia masih menceritakan ada badal dalam ayat tu. Cuma hukum i'rab dia tu sahaja yang tak betul, yang silap, yang tersilap. Okey. Okey, untuk soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya kita tengok. Jumlah fiha fi'lul mudhari' majzum. Ayat di dalamnya ada fi'il mudhari' majzum. At-talibu lam yaqra' ad-dars. Okey, ayat macam ni. Ya? Okey, tepatlah ada fi'il. Tak kisahlah nak buat jumlah ismiyah ke ataupun nak buat jumlah fi'liyah. Yang penting fi'il mudhari' itu majzum. Okey. Okey, kalau macam ni pula, al-bintu tusa'idu ummuha. Ada fi'il tapi bukan majzum. Okey, yang ni tak diterima ya. Yang ni tak boleh diterima. Okey, baik, setakat ni untuk soalan 1, kawin. Ya, kawin. Untuk soalan 1 tadi. Okey, dapat ke tidak apa yang Ustazah terang? Bina ayat ya. Untuk soalan 1, soalan kismu alif bahagian. Soalan 2, soalan dia adalah dia suruh bina ayat. Bina ayat nahu. Bina ayat nahu. Okey, selain daripada soalan kawin ma ya'ti, okey, boleh didatangkan juga soalan yang bentuk macam ni. Soalan bentuk macam ni boleh datang juga. Okey, macam mana tu? Okey, baik, Ustazah bacakan. Ista'mil at-tarakib al-atiyah fi jumalin mufidatin hatta yattadih maknaha. Ini masih soalan 2 ya. Masih soalan ba. Tadi bentuk yang pertama kawin, ma ya'ti. Okey, bentuk lain
Ista'mil, gunakan at-tarakib al-atiyah fi jumalin mufidah. Guna tarakib berikut di dalam ayat yang lengkap. Hatta, sehingga yattadih maknaha, sehingga jelas maksudnya, maknanya. Okey, baik. Yang ni dia akan bagi tarakib. Dia akan suruh kamu bina ayat juga, ya. Masih soalan bina ayat juga. Baik, kita tengok contoh-contoh. Okey, baik. Yang pertama, Yaumut Tasjil Al-Jami'i. Yang kedua, Yatakhallaqu bi. Okey, As-salisah At-ta'limat Al-Mujizah. Okey, ni antara bentuk-bentuk tarakib yang akan diberi. Ya, tak kisahlah yang ni Ustazah ambil pun dalam buku teks, dalam teks tingkatan 5. Okey, baik. Sekarang kita tengok contoh macam mana nak buat ayat. Okey, kalau ayat tarakib ni yang penting mesti faham dulu maksud, makna dia. Kena faham makna dulu. Kalau tak faham makna, memang tak boleh nak buat ayat. Apa pun faham maksud, faham makna. Okey, yang pertama, Yaumut Tasjil Al-Jami'i. Apa dia? Apa maknanya? Hari At-Tasjil, yaum hari tasjil pendaftaran Al-Jami'i University. Hari pendaftaran university. Hari pendaftaran university. Okey, baik. Bila dah faham makna, baru kita boleh buat bina ayat. Itu yang penting sekali, ya. Okey, baik. Sekarang tengok cara macam mana nak bina ayat. Ayat yang simple lah. Lagi sekali Ustazah ingatkan. Ayat yang simple. Tak perlu ayat yang kompleks, ayat yang panjang-panjang, tak perlu. Okey. Ahduru Yaumat Tasjilil Jami'i. Tengok, ringkas sahaja. Ustazah hanya tambah satu kalimah sahaja. Ahduru. Okey, Ustazah mulakan dengan ayat jumlah fi'liyah. Ahduru Yaumat Tasjilil Jami'i. Saya menghadiri hari pendaftaran universiti. Ayat dah tepat, ayat betul. Okey? Buat ayat ringkas. Okey, macam ni cara dia. Kemudian boleh banyak cara, ya, boleh banyak cara untuk kalau untuk kalimah tarakib yang dibagi ni adalah isim, maka banyak cara boleh buat. Kita tengok lagi. Tengok lagi ayat yang seterusnya. Yaumut Tasjili Al-Jami'i Mumti'un. Ustazah buat dalam bentuk mubtada khabar pula. Tadi ayat pertama dalam bentuk jumlah fi'liyah. Ayat kedua dalam bentuk jumlah ismiyah pula. Sebab tu Ustazah kata macam-macam cara kita boleh buat ayat. Yang penting faham makna, faham maksud. Okey, baik. Apa maksud ayat yang kedua? Hari pendaftaran universiti mumti'atun. Interesting, menarik, seronok. Okey, kita letak sifat kat belakang, senang. Ya, kalau dapat isim, letak sifat di belakang. Senang buat ayat, ya. Okey, baik. Okey, kita tengok fi'il pula. Nombor 2 fi'il. Nombor 2 fi'il. Yatakhallaqu bi. Yatakhallaqu bi. Apa maksud yatakhallaqu bi? Kena faham maksud dulu. Okey, boleh belajar bagi makna yatakhallaqu bi? Apa maksud yatakhallaqu bi? Tadi Ustazah dah kata dah kena faham makna dulu. Kalau tak faham makna memang tak boleh buat ayat. Okey, yatakhallaqu bi makna berakhlak. Berakhlak dengan. Berakhlak dengan. Okey, ini fi'il ta'biri. Fi'il campur dengan harfu jar. Fi'il ta'biri. Yatakhallaqu bi. Berakhlak dengan. Okey, baik. Kita tengok ayat. At-talibu yatakhallaqu bi akhlaqin mahmudatin. Pelajar itu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Pelajar itu berakhlak dengan akhlak yang
Akhlak yang mulia. Okey, baik. Dapat dah markah penuh. Okey, Ustazah nak tunjuk satu lagi ayat. Ayat yang sama tetapi apa perbezaan dia? Kita baca dulu ayat dia. Yatakhallaqu at-talibu bi akhlaqin mahmudatin. Yatakhallaqu at-talibu bi akhlaqin mahmudatin. Apa beza ayat pertama dengan ayat yang kedua? Kalau ayat yang pertama, Jumlah ismiyah, jumlah fa'iliyah. okey betul, yang tu satu betul. Yang tu satu betul. Ustazah nak tengok ni yang Ustazah highlight tulisan merah ni. Ya? Tulisan merah ni. Tulisan merah. Ayat yang pertama, yatakhallaqu bi, dia duduk rapat-rapat, duduk dekat. Ya? Okey, ayat yang kedua, yatakhallaqu at-talibu bi. Okey, dia ada, ayat yang kedua ni dah ada social distancing. Dah ada jarak. Ada jarak kan? Ada jarak. Okey, baik. Itu perbezaannya. Okey, jadi ayat yang mana? Ayat pertama dah memang betul dah. 2 markah. Kalau ayat yang kedua, bila ada jarak antara fi'il dengan huruf jar, maka ayat ini dapat markah penuh ke tidak? Satu. Okey, dapat 1. Okey, baik. Kesianlah dapat 1. Ya. Bagi markah juga ayat betul. Betul ayat tu, tak salah. Dua-dua betul. Tetapi kalau ikut skemanya, dia tak mau pisahkan. Dia tak mau pisahkan yatakhallaqu dengan bi, itu tak mau pisah. Jangan pisahkan aku dan dia. Ya? Tak boleh pisah. Dia kena duduk rapat-rapat macam ayat yang pertama tu. Jadi untuk ayat yang kedua, maka dia akan dapat potong setengah markah je anak-anak. Ya? Potong setengah je. Okey, baik. Jadi Ustazah nak ingatkan kepada anak-anak, kalau ayat dapat, kalau soalan tarakib ni bentuk dia bagi fi'il takbiri, buat ayat dalam bentuk jumlah ismiyah. Start ayat dengan jumlah ismiyah macam ayat yang pertama tadi tu. At-talibu yatakhallaqu bi. Kalau dapat fi'il tarakib, fi'il takbiri, buat ayat mulakan dengan jumlah ismiyah supaya selamat markah tu dapat markah penuh. Ya? Tak jatuh sikit pun. Dapat markah penuh. Okey, daripada kita buat yang kedua jumlah fi'liyah. Bila buat jumlah fi'liyah, maka fi'il tu dia kena selang lah. Fi'il tu dia kena diselangi dengan fa'il. Kena letak fa'il dulu baru boleh mulakan dengan huruf jar. Okey, jadi Ustazah ingatkan lagi sekali, kalau dapat tarakib fi'il takbiri, mulakan ayat dengan jumlah ismiyah. Baru selamat, insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Okey, baik. Nombor 3. Kita tengok tarakib yang seterusnya, nombor 3. At-ta'limat al-mujizah. Apa makna ta'limat mujizah? Ta'limat ringkas. Ta'limat ringkas. Okey? Taklimat ringkas. Okey, bila dah faham makna senang je lah buat ayat. Ya? Dah faham makna senang buat ayat. Ambil ayat senang-senang, simple, very simple. Nastami'u ila at-ta'limatil mujizah. Saya mendengar taklimat ringkas. Tambah satu kalimah je. Ataupun nastami'u. Ustazah buat dalam bentuk jumlah fi'liyah. Tak payah buat ayat susah-susah. Okey, contoh lain. At-ta'limat al-mujizah mufidah. Macam ayat yang tadi, kita tambah sifat. Kita tambah na'at di belakang. Ya? Kita tambah sifat. Kita tambah sifat di belakang. Kita tambah sifat. Apa sifat dia kita tambah? Mufidah, berguna. At-ta'limat al-mujizah mufidah. Taklimat yang ringkas itu sangat berguna. Macam tu cara dia lah.
Okey, dapat juga markah penuh. Jadi yang penting, apa pun yang penting makna, maksud kena faham dahulu. Baru kita boleh buat ayat. Dan ayat pula boleh pelbagaikan. Nak buat ayat jumlah ismiyah, nak buat ayat jumlah fi'liyah, nak buat ayat mubtada khabar, nak buat ayat letak jadikan dia sebagai maf'ulun bih. Kalau ayat itu isim, ya, okey, macam-macam lagi. Untuk ayat, untuk bina ayat bahagian ba, ya, bahagian ba kalau dia bagi taraki. Okey, itu untuk soalan ba, contoh yang kedua, ya. Untuk soalan ba ni dia tak banyak contoh. Contoh dia yang pertama tadi kawin, dan yang kedua istamil at-tarakib. Itu saja yang Ustazah dapat bagi untuk contoh soalan dua ni, soalan bahagian ba. Okey, boleh Ustazah pergi kepada seterusnya? Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh, silakan. Ya, silakan. Masa kita masih panjang lagi, masih ada 1 jam lagi. Tapi apa yang Ustazah nak paparkan ni banyak, banyak. Baik, sekarang selesai soalan 2. Selesai soalan bahagian ba. Ya. Kita nuwasil ila as-su'al as-salis. Soal jim. Alif, ba, jim. Dalam kismu alif, dia ada 3 soalan. Ya, soalan alif, ba dan jim. Soalan ba dah selesai, khalas. Kita pergi kepada soalan jim pula. Okey, baik, sekarang kita tengok macam mana bentuk soalan jim. Okey, baik. Bentuk soalan jim. Soalan jim ni kebanyakan dia adalah soalan-soalan yang berbentuk soalan sorof. Ya, soalan sorof, ya. Soalan sorof. Contoh soalan yang pertama, hati misalan lima ya'ti summa da'hu fi jumlatin mufidah. Datangkan contoh apa yang berikut, kemudian letak di dalam ayat yang lengkap. Datangkan. Untuk soalan jim ni anak-anak kena hati-hati. Kenapa? Kerana biasanya soalan jim ni dia ada 2 arahan kata kerja. Dia ada 2 arahan kata kerja. Kata kerja yang pertama, hati. Tengok yang Ustazah highlight color merah tu. Hati. Dan kata kerja yang kedua ialah do'. Do'. Yang pertama, hati. Kata kerja hati. Apa makna hati? Datangkan. Kata kerja yang kedua, fi'il amar yang kedua, do'. Letakkan. Okey, jadi bila ada 2 kata kerja suruhan, maka anak-anak kena ada 2 jawapan. Kena ada 2 jawapan lah. Bila ada 2 suruhan, kena ada 2 action. Okey, baik. Yang pertama, datangkan hati. Hati datangkan. Datangkan apa? Yang pertama dia akan minta misalan, contoh. Contoh. Dan yang kedua, da'hu. Letakkan ia dalam jumlatan fi jumlatin mufidatin. Ayat yang lengkap. Jadi di sini ada 2 jawapan yang perlu anak-anak tulis. Pertama, datangkan contoh dulu. Dan yang kedua, baru bina ayat berdasarkan soalan yang ditanya. Okey, baik. Kenapa Ustazah tekankan di sini? Kerana ramai calon pelajar anak-anak, ya, dia baca arahan, baca soalan, baca. Tetapi apabila nak mula menulis jawapan, maka ramai ada yang tertinggal. Sama ada tertinggal nak datangkan contoh ataupun tertinggal nak buat ayat. Jadi dalam exam kamu ada pen highlighter kan? Highlight lah apa yang diminta tu. Pertama dia minta misal, contoh.
Kedua, dia suruh buat ayat jumlatin mufidatin. Okey, nah itu soalan jim. Kebanyakan soalan jim memang macam ni. Dan dia akan minta dua benda, dua perkara dia akan minta. Okey, contoh soalan yang Ustazah paparkan di sini. Okey, dia minta apa dia? Yang pertama, ismul fa'il. Dia akan suruh minta kamu datangkan contoh isim fa'il. Yang kedua, ismul maf'ul. Yang ketiga, ismul alat. Ar-rabi' fi'il sulasi mazid ataupun al-khamisah al-masdar. Ini semua soalan-soalan umum. Ya, soalan umum, semua tajuk-tajuk yang kamu pelajari di dalam tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, sekejap nanti kita akan go through dia punya jawapan. Ustazah hanya nak tunjuk dulu bentuk-bentuk soalan bahagian jim dulu. Okey, nah ini baru bentuk pertama. Bentuk pertama. Okey, kita tengok lagi soalan-soalan yang seterusnya. Nah. Nanti lepas ni baru kita bincang jawapan dia. Okey lagi, soalan jim. Okey, hati isman fa'ilan lil af'al atiyah summa da'hu fi jumlatin mufidah. Hati juga, tapi apa pun dia punya arahan kata suruh dia, kata kerja dia tetap dua, iaitu hati dan da'. Cuma arah soalan tu saja berbeza. Beza apa dia tadi? Tadi dia minta contoh. Yang kedua ni pula dia minta apa? Hati isman fa'ilan. Dia suruh datangkan isim fa'il bagi fi'il-fi'il yang dia beri. Datangkan isim fa'il bagi fi'il-fi'il yang diberi. Dan letak di dalam ayat lengkap. Sama juga. Ya? Sama juga. Apa pun kena ingat. Soalan jim, dua perkara perlu diisi. Dua perkara perlu ditulis. Contoh dan juga ayat. Lagi kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, hati isman maf'ulan. Boleh jadi juga dia suruh datangkan isim maf'ul. Dia suruh datangkan isim maf'ul. Sama ada dia bagi isim maf'ul sulasi mujarrad ataupun sulasi mazid. Okey, nah? Okey, baik. Lagi, bentuk soalan lagi. Yang macam mana lagi untuk soalan jim ni? Soalan jim ni boleh ditanya banyak soalan ya anak-anak. Kenapa? Kenapa? Sebab tajuk sorof ni luas. Tajuk sorof ni luas ya. Jadi dia boleh tanya banyak soalan. Banyak bentuk dia boleh tanya. Okey, lagi contoh soalan lain. Hati masdar, dia boleh tanya juga, dia nak minta masdar. Ya, minta masdar dan kemudian da'hu fi jumlatin mufidah. Suruh letak dalam ayat yang lengkap juga, sama juga pattern soalannya. Cuma arahan contoh tu saja berbeza. Ya, tadi contoh isim fa'il. Kemudian apa dia? Isim maf'ul. Yang ni pula masdar. Okey. Lagi contoh lain, bentuk lain. Bentuk sama ya tapi contoh tu lain. Okey, yang seterusnya. Hati misalan lil auzan al-atiyah. Datangkan contoh bagi wazan-wazan berikut. Dia akan minta contoh bagi wazan pula. Ya? Tajuk wazan. Tajuk wazan ni tajuk tingkatan 4 yang kita belajar dulu. Dia minta contoh wazan pula, boleh jadi juga dia nak tanya. Ya? Dan bina ayat. Bila dah bagi contoh bagi wazan tersebut, kemudian bina ayat lengkap. Bina ayat lengkap. Okey, lagi banyak ni Ustazah nak tunjuk ni. Lagi. Semua ni tajuk-tajuk yang boleh masuk exam ni. Okey. Lagi, kalau dia tak mau datangkan perkataan, kata kerja, hati. Hati tadi apa dia? Datangkan. Okey, dia boleh bagi perkataan lain. Ij'an. Dia nak tukar perkataan lain. Tapi, apa pun sama sahaja. Ij'an. Apa makna ij'an? Ij'an, jadikan. Jadikan. Arahan kata kerja lain pula ni.
Jadikan, ij'al. Ij'al fi'lan mudhari'an. Jadikan fi'il mudhari' lil af'al al-atiyah. Bagi fi'il-fi'il di bawah. Dia bagi fi'il, kemudian dia suruh kamu tukar kepada fi'il mudhari'. Dan kemudian buat ayat. Sama juga kaedah dia. Okey. Baik, seterusnya. Jim. Yang seterusnya. Okey, Ustazah ambil kata kerja yang tadi juga. Ya, hati. Hati fi'lan madian. Okey, tadi dia minta fi'il mudhari'. Dia boleh juga nak minta fi'il madi. Lil kalimatil atiyah. Bagi kalimah-kalimah berikut. Summa da'hu fi jumlatin mufidatin. Kemudian letak dalam ayat yang lengkap. Okey, itu dia anak-anak antara bentuk-bentuk soalan yang boleh ditanya di dalam soalan bahagian jim. Soalan 3 ya. Soalan as-salis. Soalan bahagian 3 ni banyak ya. Sebab sorof ni luas. Okey, baik. Sekarang kita go through. Ustazah bagi contoh setiap soalan ni dia punya. Ustazah bagi contoh 3-3 sahaja ya, supaya sebenarnya untuk setiap satu soalan dia ada 5 anak ya, 5 anak arahan soalan tu, 5 anak-anak kecil. Ya, wahid, isnain, salasa, arba'ah, khamsah. Ini sebagai contoh sahaja ya, Ustazah tunjuk, Ustazah bagi 3 sahaja. Okey, baik. Kita teruskan lagi. Tengok skema jawapan, macam mana nak jawab. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan yang tadi, yang awal-awal tadi, mula-mula tadi. Ya, mula-mula tadi. Hati misalan lima ya'ti summa da'hu fi jumlatin mufidatin. Datangkan contoh bagi berikut, apa yang berikut, summa kemudian letak di dalam ayat yang lengkap. Baik anak-anak, untuk soalan jim ni Ustazah galakkan anak-anak jawab dalam bentuk tabel, dalam bentuk jadual. Lebih selamat. Kenapa lebih selamat? Nanti Ustazah terang apakah keselamatannya. Ya? Okey. Lebih baik, lebih elok, lebih cantik, lebih kemas kalau jawab dalam bentuk tabel, dalam bentuk jadual. Buat kotak, buat petak. Ya? Buat kotak, buat petak. Senang, pemeriksa nak tanda pun senang. Ya, pemeriksa nak tanda pun senang. Jadi, untuk soalan jim ni, kalau boleh jawab dalam bentuk tabel, bentuk jadual. Okey, baik. Sekarang kita tengok macam mana nak jawab. Okey, yang pertama, dia minta isim fa'il. Yang pertama dia minta isim fa'il. Isim fa'il ni anak-anak, kamu dah belajar. Sama ada isim fa'il sulasi mujarrad ataupun sulasi mazid. Kamu boleh jawab soalan ini. Okey, siapa yang angkat tangan tu? Ada apa masalah? Ya? Okey, buka mic, apa dia nak tanya? Baik, diam pula. Okey, baik, tak apa, Ustazah teruskan. Okey, isim fa'il ni ya sama ada, okey, ini soalan umum. Soalan umum, jadi kamu boleh jawab sama ada nak datangkan. Okey, baik. Kamu tertekan. Boleh datangkan isim fa'il sulasi mujarrad ataupun sulasi mazid. Okey, kalau sulasi mujarrad atau wazan fa'il. Kalau sulasi mazid, macam mana pula? Cara kaedah dia nak buat isim fa'il, dah belajar kan? Tak apa, Ustazah review balik, recall balik. Cara nak buat isim fa'il sulasi mazid. Macam mana cara dia? Okey, yang pertama kaedah dia kita tambah mim. Tambah mim di hadapan. Kalau depan dia ada alif pun buang. Ya, buang alif. Ganti dengan mim. Dan kasrah qabla al-akhir.
baris kasrah sebelum akhir. Itu kalau untuk fi'il sulasi mazid. Okey, baik. Sekarang Ustaz tengok contoh Ustazah bagi. Ya, untuk soalan ini kalau dia minta macam ni umum nak? Umum, boleh datangkan apa-apa pun. Okey, baik. Ustazah datangkan contoh muallimun. Isim fa'il daripada fi'il allama. Fi'il sulasi mazid. Muallimun, allama yuallimu, isim fa'il dia muallimun. Dapatlah satu markah. Bagi contoh. Contoh satu markah. Ayat pula jumlah. Okey, jumlah satu markah. So tak perlu buat ayat susah-susah. Okey, baik. Kita tengok ayat. Buat saja ayat muallim. Apa saja muallim? Yuallimu al-muallimu al-lughatal arabiyyah. Ayat yang klise, ayat yang simple. Okey, boleh ya? Isim fa'il ni. Macam-macam boleh buat. Okey, contoh ayat. Okey, jawapan yang kedua pula. Isim maf'ul sama juga. Sama ada nak buat isim maf'ul sulasi mujarrad ataupun isim maf'ul sulasi mazid. Dua-dua boleh. Baik, tengok saya datangkan contoh apa? Contoh maktubun. 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 Ambil daripada fi'il kataba. Kataba. Fi'il sulasi mujarrad. Kataba maktubun. Okey. Ayat ar-risalatu maktubatun. Ar-risalatu maktubatun. Kenapa pula Ustazah? Ustazah bagi contoh maktubun. Tapi dalam ayat Ustazah tulis maktubatun. Boleh ke macam tu? Boleh ke macam tu anak-anak? Boleh. Ya, boleh. Boleh. Boleh ya? Boleh. Dalam ayat Ustazah nak highlightkan di sini, bila dalam ayat kamu boleh buat muannas muzakkar, boleh buat. Kamu boleh tukar ayat tu jadi muannas, jadi muzakkar. Jadi muannas, jadi muzakkar, ataupun jadi musanna, ataupun jadi jamak. Boleh ditukar bila dalam ayat. Tetapi sewaktu contoh janganlah datangkan terus musanna atau jamak. Ya, contoh bagilah mufrad dulu. Bila dalam ayat baru kita boleh tukar. Ya, sesuaikan dengan kalimah yang kita guna. Sebab apa Ustazah buat maktubah? Sebab Ustazah guna ar-risalah. Ar-risalah itu muannas. Jadi isim maf'ul dia kena muannas lah. Ar-risalatu maktubatun. Surat itu ditulis. Jadi dalam jumlah, dalam buat ayat, sekali lagi Ustazah ingatkan, kita boleh datangkan muannas atau muzakkar. Yang ni kalau kamu nak ganti ayat pertama ni, muallim, kamu nak tukar jadi muallimah pun boleh. Ya? Boleh tukar muannas muzakkar, tak kisah. Betul, tetap dapat markah penuh. Ya? Nak buat musanna, nak buat jamak pun boleh juga. Tetap dapat markah penuh. Yang penting misal ni, depan ni dulu kena betul. Ya, misal ni dulu kena betul. Ayat tak kisah. Musanna, muannas, muzakkar, musanna, jamak, semua boleh. Okey? Okey, baik. Isim alat. Okey, isim alat. Ada siapa-siapa nak jawab isim alat? Isim alat? Apa dia isim alat? Alatan. Peralatan. Isim alat, peralatan yang diambil daripada kalimah fi'il. Okey, baik. Contoh isim alat. Banyak wazan dia. Ya? Miknasatun. Okey, betul. Miknasah. Apa makna miknasah? Penyapu. Okey, jadi nak buat ayat penyapu.
Buat ayat simple, miknasah. Miknasah. Okey, buat ayat simple. Siapa nak buat ayat simple, miknasah? Aras. Okey, sila. Sila siapa yang nak buat ayat ni, miknasah? Okey, boleh sila, tafadhal. Ya kenusu Ya kenisu, atau libu alibu, al-fasla bimiknasati miknasati. Ada lagi? Nak sambung lagi? bimiknasati Okey, baik. Okay. Tadi Ustazah dah ingatkan. Baik. Ayat jangan terlalu panjang. Ayat jangan terlalu panjang. Kenapa? Kalau panjang sangat takut nanti ada kesalahan nahwu. Tadi tu Ustazah dengar tu macam nak sambung lagi tu. Macam nak sambung lagi. Ya, jangan panjang sangat. Cukup ayat ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih, dah cukup. Dah lengkap dah ayat tu, dah sempurna dah jumlah mufidah dah. Ya? Okey. Ya kenisu at-talibu al-fasla bil miknasah. Betul lah. 2 markah. Bagus. Cemerlang. Ya? Ni pelajar cemerlang ni. Ya? Banyak contoh isim alat ya. Tengok contoh Ustazah bagi. Ustazah bagi mistaratun. Apa dia mistaratun? Pembaris. Pembaris. Okey, buat ayat simple. Tak perlu panjang-panjang. Tengok ayat simple macam mana? Al-mistaratu tawilatun. Pembaris itu panjang. Al-mistaratu qasiratun. Astakhdimu al-mistarata. Saya guna pembaris. Buat ayat simple. Jangan panjang-panjang. Takut nanti markah hilang. Okey, ayat simple dah. Sebab apa? Sebab dah contoh dah 1 markah dah. Ayat 1 markah saja dia bagi. Ya? Contoh 1 markah, ayat 1 markah dia bagi. Okey, jadi ayat yang sebegini dapatlah markah penuh. Okey, itu untuk bahagian untuk jim. Lebih cantik kalau jawab dalam bentuk table. Okey, baik. Seterusnya kita tengok soalan yang seterusnya. Okey. Kamu pula bagi jawapan lah. Apa pun kita baca dulu arahan dia. Hati isim fa'il bil af'al al-atiyah summa da'hu fi jumlatin mufidah. Apa pun dia tetap nak benda yang sama. Contoh dan ayat, contoh ayat, contoh ayat. Letak dalam kepala otak kamu soalan jim ini. Okey, dia akan tanya 2 perkara, 2 benda. Jadi jangan tersilap. Ya, bila buat table insya-Allah, bila kamu semak balik contohlah ya, katakan. Kamu dah datangkan contoh, nak buat ayat tu tak pandai lagi. Jadi kamu tinggalkan dulu. Bila dah nanti kemudian dah selesai, kamu semak balik, okay, kamu boleh nampak dalam table tersebut belum terisi lagi. Tu faedah dia. Kalau jawab kalau berbeza, berbanding kalau jawab macam biasa. Kalau dalam table ni boleh nampak dekat mana lagi yang tak isi. Sama ada contoh ataupun ayat. Okey? Okey, baik. Kita sambung. Darraba. Ayat dia minta isim fa'il. Yang pertama darraba. Okey, siapa nak bagi contoh? Isim fa'il darraba. Al-mudarribu. mudarribun Angkat tangan. Mudarribun. Betul. Okey, ayat. al-mudarribun nasyitun. Al-mudarribu nasyitun. Bagus, cemerlang, cantik. 2 markah. Al-mudarribu, macam tu lah, tak payah buat ayat susah-susah. Ya, bagus, cantik, cemerlang. Yudarribu, al-mudarribu, al-la'ibin. Boleh juga nak buat ayat. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Okey, lagi yang kedua. Tumarisu. Okey, siapa nak jawab?
Datangkan isim fa'il, tumarisu. Tak syok lah Ustazah cakap seorang-seorang. Ya? Respons. Tumarisu. Okey, siapa nak jawab tumarisu? Tumarisu. Pasti lah. Tak pastilah. Macam mana kenapa tak pasti? Maris lah. Kaedah dia, ingat balik kaedah dia. Kaedah nak buat isim fa'il bagi fi'il sulasi mazid. Baik Ustazah recall balik, review balik. Ingatkan lagi sekali cara dia senang je. Okey. Buang tu. Cara dia tambah mim. Buang huruf mudhari' tu, buang huruf mudhari'. Ya? Buang huruf mudhari' ganti dengan mim. Umarisu. Buang huruf mudhari' ganti dengan mim, dan mim tu baris dhammah. Mim baris dhammah, dan huruf sebelum akhir iaitu ra baris kasrah. Jadi bunyinya mumarisun. Mumarisun. Tak ada syadah. Syadah tak ada. Mumarisun. Asal marasa. Buang huruf mudhari', ta tu ganti dengan mim. Mim tu letak baris dhammah. Huruf sebelum akhir, apa huruf sebelum akhir dalam kalimah ni? Ra. Ra kena baris kasrah. Jadi mumarisun. Macam tu cara dia, ya. Mumarisun. Okey, baik. Ayat pula. Ayat? Macam mana ayat? Siapa nak buat ayat mumarisun? Tak tahu makna pula. Tak tahu makna lah pula Ustazah. Mumarisun makna dia orang yang berlatih. Ya? Mumarisun makna dia orang yang berlatih. Okey, siapa nak buat ayat? Nak cuba, nak try. Saya try Ustazah. Okey, baik, sila. Siapa dia? Afiqah. Okey, Mumarisu mujtahidun. Al-mumarisu mujtahidun. Al kena ada al. Mubtada kena start dengan al, ya. Mubtada wajib letak alif lam. Okey. Kalau ayat Afiqah tadi tanpa alif lam, kena potong setengah markah lah. Ya. Sebab mubtada dia wajib makrifah. Mubtada kena wajib makrifah. Al-mumarisu. Al-mumarisu nasyitun. Bagus. Tapi sebab Afiqah tak ada letak alif lam tadi, maka kita kena potong setengah markah. Dapat 1/2 markah. Okey. Ni ayat yang ada fi'il fa'il maf'ulun bih. Tumarisu al-mumarisu ar-riyadah. Pelatih itu berlatih sukan. Ayat macam ayat Afiqah tadi cantik dah tu. Ayat simple. Al-mumarisu nasyitun. Tak kisah, ya. Okey, baik. Yang ketiga. Yatasallakuna. Okey, siapa boleh nak cuba isim fa'il? Musallakun. Musallakun. Okey, jawapannya mutasallikun. Apa maksud mutasallikun? Orang yang, isim fa'il ni makna dia orang. Orang yang mendaki, ya. Orang yang mendaki. Okey, baik. Tadi Ustazah ada dengar, ada yang cuba nak jawab mutasallikuna. Dia nak ubah juga. Sebab fi'il itu dia bagi dalam bentuk jamak, maka kamu nak datangkan isim fa'il dalam bentuk jamak. Boleh ke tidak? Boleh tak anak-anak? Boleh, ya, boleh. Tak ada masalah. Tak ada, boleh. Bukan tak ada, boleh. Maksud Ustazah boleh. Kalau dia bagi yang ketiga tu, yatasallakuna, jamak kan? Fi'il jamak kan?
kamu pun datangkan isim fa'il dia dalam bentuk jamak. Ya, tak apa, tak ada masalah. Boleh diterima, tetap diberi markah. Ya, untuk contoh ni tetap diberi markah 1. Nak buat mufrad pun boleh, nak buat jamak pun boleh. Sama juga nombor 2 tadi, tumarisu. Tumarisu tu muannas kan? Tumarisu tu muannas tu. Sepatutnya kalau isim fa'il dia kalau muannas, dia akan jadi mumarisah. Betul tak? Dia akan jadi mumarisah. Boleh kalau nak letak jawapan mumarisah. Kamu nak ikut pada fi'il, tak apa, tak ada masalah. Ya? Tetapi nak selamat buat saja dalam bentuk ni, dalam bentuk mufrad ni senang. Ya, buat dalam bentuk mufrad, tak payah tukar ya. Tak perlu ditukar. Okey, baik. Mutasallikun, orang yang mendaki. Ayat dia? Ayat dia ayat simple. Saya Okey, baik. Cuba siapa dia tu? Siapa dia tu? Nabil. Okey, Nabil. Sila Nabil. At-tariqu At-talibu mutasalliku fi jabalu. Okey, baik. Okey, salah ya Nabil. Ini bukan fi'il Nabil. Ini isim dah, orang dah. Tak perlulah letak lagi at-talibu. Tak perlu lagi letak at-talibu. Mutasalliku dah makna orang yang mendaki. Dah makna dia orang yang mendaki. Buat ayat simple. Al-mutasalliku, orang yang mendaki itu mut'ibun, penat. Al-mutasalliku mujtahidun, boleh? Tak ada masalah. Buat ayat simple. Al-mutasalliku nasyitun. Ambil ayat tadi. Boleh, tak ada masalah. Nah, mutasalliku dah maksud dia orang. Nama pun isim fa'il. Isim fa'il makna dia pembuat, pelaku, orang yang melakukan. Kita tengok ayat. Yastarihu al-mutasalliku lahzatan. Pendaki itu berehat seketika. Penat sangat daki bukit, dia berehat seketika. Ataupun mungkin Ustazah tersilap dengar ke ayat Nabil tadi. Kalau ayat letak guna fi'il yatasallaku tak apa. Yatasallaku al-mutasalliku al-jabal. Yang tu betul, dapat markah penuh. 2 markah. Okey? Kalau guna fi'il yatasallaku. Kalau guna kalimah at-talib juga salah lah. Ya, salah. Ya, fi'il yatasallaku boleh. Okey, baik. Sama juga ya macam tadi Ustazah ingatkan, bila bab ayat, nak buat ayat, boleh muannas, boleh muzakkar, boleh musanna, boleh jamak. Dia open untuk soalan jim ni. Ya, soalan jim ni boleh. Boleh dalam bentuk macam tu. Okey. Okey, setakat ni ada soalan? Tak ada. Tak ada. Ustazah seorang je cakap. Tak ada. Okey, tak apa. Tak apa, kita proceed. Banyak lagi Ustazah nak tunjuk ni, takut tak dan. Okey, kita proceed ya. Okey, baik. Okey, soalan jin. Datangkan, sambil Ustazah terang ni, Ustazah review balik tajuk-tajuk yang mungkin kamu terlupa, ya, yang mungkin kamu tak ingat. Okey. Hati isman maf'ulan. Datangkan isim maf'ul lil af'al al-atiyah, bagi fi'il-fi'il di bawah. Summa kemudian letak dalam ayat yang lengkap. Okey, dia minta isim maf'ul pula. Yang pertama, rakiba. Rakiba. Okey, baik, siapa boleh datangkan isim maf'ul daripada fi'il rakiba? Markubun. Markubun, bagus. Satu markah. Markubun. Makna dia apa? Markubun. Apa makna markubun? Kena faham lah. Isim maf'ul ni makna dia benda kena buat. Maf'ul ni benda kena buat. Dibuat. Rakibah naik ataupun tunggu
ditunggangi, dinaiki. Itu maksud dia. Isim maf'ul. Ditunggangi, dinaiki. Okey, sekarang buat ayat. Siapa nak buat ayat pula? Man? Siapa? Man mutawi'? Siapa volunteer? Tak ada. Tak ada, Ustazah juga tunjuk. Ad-darajatu markubatun. Basikal itu ditunggangi. Basikal itu dinaiki. Dapat markah penuh. Cantik buat ayat. Nak buat ayat isim maf'ul macam ni lah. Okey? Apa makna maf'ul tu? Benda kena buat. Tak kisahlah dia bagi fi'il apa pun. Buat ayat macam ni. Mubtada' khabar. Mubtada' khabar. Ad-darajah mubtada'. Markuban khabar. Ada mubtada', ada khabar. Ayat dah lengkap. Jumlah mufidah. Dapat markah penuh. Okey, baik. Okey. Contoh markubun. Tapi dalam ayat markubatun. Macam tadilah Ustazah terang. Dia boleh buat muzakkar, boleh buat muannas. Kenapa guna markubatun? Sebab isim yang diguna pakai ialah isim muannas. Tengok ni. Tak ada ta marbutah ni. Darajah. Isim muannas. Jadi kita kena guna isim maf'ul muannas lah. Jangan pergi buat ad-darajatu markubun. Salah lah. Bukan salah tak dapat markah langsung. Potong setengah markah. Ya, potong setengah markah. Kalau pergi buat ayat ad-darajatu markubatun. Dapatlah 1/2 markah. Salah nahu kat situ ya. Salah nahu, grammatical error kat situ. Okey, sebab tu kena sesuaikan dengan ayat. Okey, lagi yang kedua. Tursilu. Apa isim maf'ul tursilu? Siapa nak jawab? Mursilu. Isim maf'ul bukan isim fa'il, cik. Oi. Dia bertukar dah tu. Dia bertukar dah. Marsulun. Marsulun. Lagi salah. Khata. Salah. Dia tak ingat dah. Okey, ambil daripada fi'il arsala. Arsala. Yursilu. Arsala yursilu isim fa'il, isim maf'ul. Isim fa'il mursilun. Isim maf'ul mursalun. Itu je beza dia. Anak-anak senang je nak ingat. Kalau fi'il sulasi mazid, fi'il yang lebih daripada 3 huruf, ya, fi'il sulasi mazid lebih daripada 3 huruf, cara dia senang je nak buat isim fa'il, isim maf'ul. Kalau isim fa'il tambah mim kasrah sebelum akhir. Manakala isim maf'ul pula tambah mim fathah sebelum akhir. Dan huruf fathah huruf sebelum akhir tu. Itu je beza dia. Isim maf'ul mursalun. Anak-anak sebut tadi mursilun itu isim fa'il. Jangan bertukar. Tak apalah dalam exam kamu tak tulis baris kan. Tak apa. Tapi biarlah sebut tu biar betul dulu. Sebut biar betul. Kalau sebut mursilun dah jadi isim fa'il. Isim maf'ul dia yang betul. Yang mursalun. Fathah sebelum akhir. Huruf akhir sebelum akhir tu kena fathah. Mursalun. Okey, baik. Ayat. Siapa nak buat ayat? Apa makna mursalun? Kena faham dulu. Mursalun. Hantar. Okey, Ustazah kata tadi kena buat. Jadi kena hantar ataupun dihantar. Mursalun makna dia dihantar. Okey, ayatnya? Al-kitabu mursalun. Okey, baik. At-tardu mursalun. At-tardu mursalun. Pasul itu dihantar. Pasal dihantar. Kalau ayat kamu tadi kamu buat apa? Risalah.
Kalau ar-risalah dia kena mursalatun. Ar-risalatu mursalatun. Surat itu dihantar. Betul lah. Sebab ar-risalah muannas, maka isim maf'ulnya pun kena muannas. Ar-risalatu mursalatun. At-tardu mursalun. Kena ikut. Kena mutabakah antara mubtada' dengan khabar. Mubtada' dengan khabar kena sekufu, kena sama-sama. Kalau mubtada' muannas, khabar pun kena muannas. Kalau mubtada' muzakkar, khabar pun kena muzakkar. Okey, baik. Untuk yang ketiga, yastakhdimuna. Apa isim fa'il, isim maf'ulnya? Mustaqdamu. Mustakhdamun. Bagus. Ahsantum. Mustakhdamun. Okey, ayat. Apa makna mustakhdamun? Kena faham maksud dulu. Digunakan. Digunakan. Ayat. Al-hatifun mustaqdam. Al-hatifu mustakhdamun. Betul, 2 markah. Al-komputer mustakhdamun. Komputer itu digunakan. Okey, baik. Nah, al-komputer mustakhdamun. Komputer digunakan. Macam-macam boleh buat ayat dah. Kalau isim maf'ul macam ni cara buat dia. Isim maf'ul cara dia buat macam ni. Buat mubtada', buat khabar. Mubtada' khabar, mubtada' khabar. Senang. Dan dapat markah penuh. Ya? Dapat markah penuh. Jangan cari jalan susah. Jalan senang yang Ustazah tunjukkan ni. Ya? Jalan menuju kejayaan. At-tariqu ilan najah. Pilih jalan senang. Jangan pilih jalan susah. Okey, baik. Kita bincang soalan seterusnya. Hati masdar lil af'al al-atiyah. Summa du'hu fi jumlatin mufidatin. Kemudian letak dalam ayat yang lengkap. Letak dalam ayat yang lengkap. Dia suruh datangkan masdar. Okey? Dia bagi fi'il ni. Tak kisahlah dia nak bagi fi'il madhi ke, dia nak bagi fi'il mudhari' ke, dia nak bagi fi'il amar ke. Yang penting datangkan masdar itu. Okey, baik, kita tengok yang pertama. Ijtahada, fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi mazid ni anak-anak cukup senang kita nak datangkan masdar dia. Kenapa? Sebab dia dah ada wazan dia dah. Wazan dia tak lari. Wazan tu lah. Ya? Berbeza dengan kalau masdar fi'il sulasi mujarrad. Yang tu banyak masdar dia. Kamu kena hafal. Kamu kena ingat. Dia ada simai, dia ada kiasi masdarnya. Banyak yang kena ingat. Tapi kalau masdar sulasi mazid ni, tak payah pening-pening kepala. Dia dah ada wazan dia. Ingat je wazan tu. Okey, ijtahada. Ijtahada. Kalau Ustazah tanya wazan ijtahada apa dia? Wazan dia, apa dia wazan dia? Kena tahu wazan dia. Ifta'ala, betul. Ifta'ala. Tengok wazan dulu. Ijtahada, wazan dia ifta'ala. Kalau ifta'ala, apakah masdarnya? Ifta'ala yafta'ilu ifti'alun. Ifti'alun. Okey. Jadi datangkan ijtahada ni atas wazan ifti'alun. Dia akan jadi Ijtihadun. ijtihadun. Ifti'alun. Ijtihadun. Ifti'alun. Atas wazan ifti'al. Okey, ayat simple. Al-ijtihad asasun najah. Bersungguh-sungguh itu asas kejayaan. Ya, bersungguh-sungguh asas kejayaan. Okey, yang kedua. Usyahidu. Usyahidu. Datangkan masdar. Siapa boleh datangkan masdar usyahidu? Diam dah.
Responlah. Baru nama belajar. Kalau ustazah seorang-seorang saja, rasa tak seronok. Okey, siapa boleh bagi contoh? Usyahidu, masdar usyahidu, tak ingat ke? Okey, tak ingat. Okey. Kena ingatlah macam mana cara nak cari masdar dia. Kamu kena tengok dulu fi'il mudhari' madhi dia macam mana. Madhi dia syahada. Syahada atas wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Masdarnya mufa'alatan. Mufa'alah. Okey, tukar. Syahada kepada mufa'alah. Jadi Musyahadah. Musyahadah. Okey, ayat. Uhibbu musyahadah at-tilfaz. Saya suka menonton televisyen. Musyahadatut tilfaz mufidatun. Macam-macam ayat boleh buat. Tak kisahlah. Ya, yang penting tu masdar tu bagi betul. Yang penting masdar bagi betul. Okey, seterusnya. Yatasallaku. Okey, glamour sungguhlah fi'il yatasallaku ni. Okey, yatasallaku. Apa pula dia punya wazan dia? Cari fi'il madhi dia. Fi'il madhi dia tasallaqa. Atas wazan tafa'ala. Nak buat masdarnya tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ul. Tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ul. Betul tak? Tasallaqa. Tasallaqa yatasallaku. Tasalluq. Okey, silap ustazah dah ni. Tersilap dah, ibu dah tersilap dah. Tasallaqa yatasallaku. Tasalluq. Tersilap dah ni nah. Nak padam balik tak boleh dah. Okey, tak apa. Tasin tak ada ya ya. Ya tak ada tersilap. Typing error. Tasalluq. Tasalluq. Jadi ayat dia tasallukul jabali mumti'un. Sama juga typing error dia. Ya, buang ya ni ya. Biasalah manusia biasa. Kadang-kadang tak lari daripada buat kesilapan. Okey, tasallukul jabali mumti'un, mendaki gunung. Mumti'un, menyeronokkan, interesting. Mendaki gunung menyeronokkan. Tasallukul jabali mumti'un. Okey, tu dia. Okey, ada masa lagi tak? Ada 12 minit lagi, kita teruskan lagi. Teruskan sampai habis. Yang mana Ustazah buat slide ni. Kalau sempat habis, kita habiskan semua. Supaya anak-anak boleh tengok macam mana cara nak jawab. Bagi semua dapat markah penuh. Ya? Bagi dapat markah penuh. Jangan jatuh markah sikit pun. Okey, lagi soalan dia. Hati misalan bil auzan al-atiyah. Datangkan misal bagi wazan-wazan berikut. Kemudian letak dalam ayat yang lengkap. Letak dalam ayat lengkap. Wazan pertama dia bagi wazannya af'ala. Af'ala dah tentulah wazan fa'il. Ya, wazan fi'il. Betul dah? Wazan fi'il. Okey, datangkanlah contoh. Contoh apa? Contoh apa bagi? Af'ala. Akrama lagi. Banyak kita belajar. Akrama lagi. Asrafa. Ashrafa lagi. Akhraja. 3 orang je. Adkhala. Aktaba tak ada, cik. Arsala. Abzala. Betul. Adkhala. Banyak. Ambil je yang senang, yang kamu ingat. Okey, ni Ustazah suka. Arsala, mengutuskan, mengutus, menghantar. Okey, kemudian buat ayat. Arsala sa'yul bari at-turud.
Ni ayat 3 kata 5 ni. Ambil ayat buku. Kalau ingatlah. Tak ingat, buat ayat sendiri. Buat ayat seberian berhak. Okey, ni Ustazah ambil ayat buku. Arsala sa'yul bari at-turun. Apa maksud dia? Arsala sa'yul bari makna dia postman. Postman menghantar bungkusan. Postman hantar bungkusan. Ya, postman menghantar bungkusan. Okey, yang kedua. Yastaf'ilu. Yastakhdimu. Datangkan yastakhdimu. Okey, betul. Banyak yastakhdimu lagi. Yastaghfiru. Yastaghfiru, mohon ampun. Yastaghfiru, mohon ampun. Buat ayat simple saja. Yastaghfiru al-muslimu rabbahu. Orang Islam itu mohon ampun daripada Tuhannya. Okey. Ayat yang ketiga. Kalimah yang ketiga dia bagi. Dia bagi baris dah? Tak bagi baris. Bila tak bagi baris, macam-macam boleh buat. Macam-macam boleh bagi contoh kalimah. Okey, siapa nak bagi contoh yang ketiga? Mif'alah pun boleh, maf'alah pun boleh. Tak kisah apa pun. Maf'alah pun boleh. Siapa nak bagi contoh? Mim sahah. Mim sahah. Kalau mim sahah, okey, dia mif'alah lah. Betul. Mim sahah. Al-mim sahatu qasir. Al-mim sahatu saghiratun. Betul, bagus. Okey, contoh lain? Okey, Ustazah bagi contoh madrasah. Madrasah. Kalau madrasah, dia wazan dia maf'alah. Madrasah maf'alah. Tadi mim sahah wazan dia mif'alah. Tak kisah sebab dia tak letak baris. Ya, anak-anak maktabah pun boleh tulis. Sebab dia tak letak baris. Mim tu dia tak letak baris. Tak letak fathah ke, tak letak kasrah, dia tak letak. Jadi, kamu boleh datangkan apa sahaja contoh yang kena dengan wazan tersebut. Ya, boleh datangkan contoh yang kena dengan wazan tersebut. Sebab tak ada baris. Lainlah kalau dia letak baris, kena ikutlah. Okey, buat ayat madrasah, buat ayat simple je. Al-madrasatu jamilatun. Okey? Okey, lagi soalan. Ij'al fi'lan mudhari'an. Datangkan fi'il mudhari' summa kemudian letak dalam ayat yang lengkap. Boleh jadi juga dia minta soalan dia suruh bawa mic, datang contoh fi'il mudhari'. Ni semua tajuk-tajuk. Ya, tingkatan 4, tingkatan 5. Ustazah datangkan soalan-soalan yang boleh disoal. Okey, yang pertama. Sajjalu. Sajjalu. Apa makna sajjalu? Mendaftar ataupun merekod. Okey, dia bagi dalam bentuk madhi jamak ni. Dia bagi dalam bentuk fi'il madhi jamak. Okey, datangkan fi'il mudhari'nya. Apa dia? Fi'il mudhari'nya apa dia? Yusajjilu. Yusajjilu. Ya. Ayat. Tersilap dah. Ayat tak ubah. Ayat terlupa nak tukar. Ayat terlupa nak tukar. Okey, yang kedua. Syarakna. 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 Datangkan fi'il mudhari' dia. Senang je fi'il mudhari'. Yusyariku. Ayat dia tersilap jumlah dia tersilap. Ustazah terlupa. Tak tengok langsung yang ni. Tersilap lagi. Okey, yang ketiga. Istafadat. Istafadat. Fi'ilnya? Yastafidu. Yang ni bahaya.
Yang ni bila ada huruf sakit dalam fi'il tu, hati-hati ya. Bila ada huruf illah. Bila ada huruf illah dalam fi'il, maka hati-hati bila kita nak buat fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia yastafidu. Istafada, yastafidu. Yang ni ramai pelajar salah. Sama ada daripada mudhari' nak datangkan madhi ataupun daripada fi'il madhi nak pergi kepada mudhari'. Ramai pelajar salah ni. Fi'il yang ada huruf illah di dalamnya. Ya. Macam bila istafada, istaraha. Bila nak tukar pada fi'il mudhari' dia tersilap. Okey? Baik. Yang ni kena belajar. Cikgu di sekolah masing-masing mungkin dah terang dah. Okey, last sekali ada lagi tak? Okey, yang ni yang last. Yang ni yang last. Eloklah tu. Tinggal 4 minit lagi terus. Okey. Okey, hati fi'lan madiyan. Datangkan fi'il madi bagi kalimah berikut summa da'hu fi jumlatin mufidatin. Dan kemudian buat ayat. Okey, baik. Dia bagi apa ni? Dia bagi kalimah masdar. Qiraah, musa'adah, tashji', semua kalimah masdar. Kalimah masdar ini dia suruh datangkan. Apa? Dia datang daripada fi'il apa? Fi'il madhi dia apa? Dia datang daripada fi'il apa dia? Okey, qiraah, apa fi'ilnya? Apa fi'il qiraah? Qara'a. Okey, kemudian buat ayat. Buat ayat daripada qara'a, jangan buat ayat daripada qiraah ya. Jangan tersilap tu. Buat ayat daripada qara'a. Qara'al ustaz al-Quran. Buat ayat daripada qara'a. Jangan daripada qiraah. Okey, yang kedua, musa'adah. Apa fi'ilnya? Fi'il madhi dia apa dia? Sa'adah. Okey, buat ayat. Sa'adat al-bintu ummiha. Sa'adat al-bintu ummaha. Okey, dan yang ketiga, tashji'. Okey, apa fi'ilnya? Apa fi'il madhinya? Pandai, bagus. Syajja'a. Buat ayat. Syajja'al mu'allim tullabahu. Cikgu itu memberi motivate anak-anak muridnya. Okey, baik. Selesai. Cantik. Masa pun dah pukul 10. Tepat. Ya? Okey, baik. Sebelum Ustazah berakhir, okey, ada apa-apa soalan, ada apa-apa maklumat anak-anak nak tanya atau sebagainya? Okey, Ustazah. Okey, khulasah balik ya. Khulasah ringkasan balik daripada daripada apa yang Ustazah syarah daripada mula tadi ya. Soalan 2, soalan bina ayat nahwu. Ya, ataupun bina ayat tarakib. Manakala soalan 3, soalan jim lebih kepada soalan sorof. Dan soalan sorof ni anak-anak digalakkan untuk menjawab dalam bentuk tabel, dalam bentuk jadual. Supaya senang anak-anak jawab dan senang pemeriksaan oleh pemeriksa nanti. Sebab kemungkinan pada tahun ini kertas anak-anak mungkin masih akan ditanda secara online. Ya, akan ditanda secara online. Jadi anak-anak kena tulis dengan elok-elok lah. Ya, kalau titik tu tulis elok-elok, titik nun, titik ta. Sebab bila dah ditanda secara online, maka pemeriksa hanya akan berdasarkan apa yang terpapar di skrin, apa yang terpapar di yang cetakan. Sebab tu dah banyak kejadian ya. Ustazah galakkan bila menulis exam nanti janganlah pakai pen yang mata terlalu halus. Contohnya 0.7. Pen mata halus sangat.
Tak digalakkan. Sebab apa? Sebab dia akan mengganggu tulisan kamu nanti. Ya? Okey, baik. Itu untuk soalan ba dan juga soalan jim daripada khulasah yang Ustazah terangkan pada malam ini. Okey, jika tidak ada apa-apa sebarang pertanyaan, Ustazah dah send link pada awal perbicaraan tadi. Sekiranya kamu nak semak balik apa yang Ustazah paparkan present pada malam ini, boleh buka link tersebut ya. Boleh buka link tersebut awal-awal tadi kamu tengok balik. Okey, jika tak ada apa-apa, Ustazah berhenti di sini nah, atawaqafu fi hazihil hissah wa insya-Allah sanwasil fi hissah al-qadimah. Ya? Wa lizalika syukran ala hudurikum wa husni istima'ikum wa musyarakatikum fi hazihi ta'lim wa ta'allum fi hadzal lail. Wa ad'u lakum bit-tawfiq wan najah al-bahir bit-ta'allumi wal imtihan. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, siapa angkat tangan tu? Muhammad Amzar, ada apa Amzar? Amzar? Ya, tersilap lagi? Ya. Tersilap lagi ke angkat tangan tu? Ada apa nak tanya? Tak ada. Okey, tak ada apa-apa. Okey, baik. Okey, baik. Okey, terima kasih semua. Okey, afwan. Ustazah. Ya, siapa dia? Mas siapa tu? Siapa? Afika. Siapa nama? Afika. Afika. Okey, Afika ya, ada apa? Ni tak ada lah link yang Ustazah send tu. Tak ada link. Tak ada link. Tengok ni Afika di atas sekali Afika. Tak ada. Cik saya yang start dengan kita akan mula tempat 8.30 je. Kat dalam in-call message kan? Ya, dalam mesej ni ada. Tak ada, saya punya tak ada. Okey, Ustazah macam mana Ustazah nak copy ya? Oh, kamu masuk lambat tadi ya? Yang masuk. Masuk lambat Tak ke? dalam 8.27 pun masuk. Ustazah boleh kalau copy lah. Copy link. Tak boleh, habis sekali. Okey, tak apa, Ustazah tarik lagi sekali nah. Ya, sudah boleh tahu tadi. Ya. Dah habis dah kan? Dah habis dah, alhamdulillah habis dah selesai dah. Okey, saya akan stop semua.